Tegas manusia bertempat. Sebab tu seorang suami kena tegas. Kalau isteri buat benda maksiat, kena tegas. Tegas tu bertempat. Jangan tegas tak tentu tempat. Ini bengis tak tentu tempat. Pernah berlaku ada seorang, saya tahu ni. Kita sampai pukul apa ni? Baru 4 ni nak urai isteri lagi ni. Boleh pukul 12 boleh? Boleh no? Boleh tuan-tuan tunggu, aku nak balik. Aku pun tak tunggu. Nak tengok bola tuan-tuan. La ilaha illallah, pukul 9 dah ni. Satu-satu. Kita suami ni bertegas bertempat. Ni jangan sampai anak tuan-tuan boleh tidur atas reba saya. Dan saya boleh tidur atas reba bapak saya. Bapak saya tegas. Boleh tidur ni. Dia perut dia buncit, saya boleh pegang. Apa ayah, bila nak beranak? Kata aku. Tapi saya boleh pegang rambut dia, pegang ayah 79 ayah saya. Tapi saya boleh tidur atas reba dia ni. Anak saya tengok saya buat, dia boleh tidur atas reba saya. Yang lelaki umur 16. Kadang-kadang anu balik, dia duduk tapi balik tu ni peluk saya ni, tatang stan tu. Repot peluk saya duduk. Dia duduk ramai ni. Saya kata hang duduk ramai apa? Nanti aku pula kena pakai bra pula gitu. Tapi nak abang kata tu. Allahu akbar tuan-tuan. Kita tegas bertempat. Tapi kalau tak betul sembahyang, siap ke rotan lah. Sebab tu tuan-tuan yang dikasih macam isteri kita lah, kalau tak tutup aurat kita tegas lah. Tapi kalau dia tak mau buat juga, hidayah bukan milik kita, milik Allah tuan-tuan. Hidayah milik Allah. Ada bapa yang tegas sungguh sampai anak tak boleh tidur atas reba, tak bahaya tuan-tuan, susah tuan-tuan. Nanti kita mati esok, dia nak mandi mayat kita, dia tak nak. Dia tengok pun buat tak tahu. Pernah berlaku tuan-tuan ni 2-3 hari lepas, ada seorang ustaz tuan-tuan. Ayah saya cerita depan saya. Dia kata ustaz ni kawan baik aku, kata. Ni aku pi tengok, dia kata anak dia mandi dekat luar rumah ya. Mandi di luar. Rumah tu besar tuan-tuan, mandi di luar. Kemudian sembahyang tuan-tuan hanya berapa orang ya. Sedangkan ni ustaz ni orang kaya. Dia kata pasal apa buat macam tu ha? Dia kata aku dulu aku tahu lah. Mak dia mati, dia mandikan mak dia di luar. Sekarang dia mati, anak dia buat seperti mana dia buat kat mak dia. Tuhan bayar cash. Dunia jaga, jangan buat kat orang. Tambah-tambah kita buat kat mak kita, Tuhan bayar cash. Tuan-tuan ingat tak Ustaz Duzuki cerita, bila kawan dia meninggal, dia balik tengok-tengok ada 5 orang anak. 5 orang anak, tapi bapak ni ajar anak-anak ni dengan agama. Tak rugi bang. Ni anak muda tu yang baju hijau tu. Oh tu nampak. Baju hijau angkat tangan tengok. Nampak tu hijau. Baju biru ada tak? Tak ada. Alhamdulillah tuan-tuan. Ni 5 orang anak ni, wahai anak muda ni. 5 orang. Anak ni kata apa? Ustaz, kami tahu ustaz datang ni nak mandikan, nak urus jenazah bapak kami. Tapi bapak dah ajar kami. Ustaz jangan ustaz, kami urus. Mereka angkat jenazah bapak masuk dalam bilik air, mereka lunjurkan kaki. Bila lunjurkan kaki, anak nombor 5 pegang air siram. Sambil siram, orang beriman dia doa. Ya Allah, masa hidup ayah kami ya Allah, dia mandikan kami ya Allah. Tak pernah jemu ya Allah. Hari ini kami mandikan jenazah dia ya Allah. Kau jadilah air yang menitis kena tubuhnya, gugur ke bawah seperti mana dosanya gugur ya Allah. Menangis orang yang ada dalam tu. Agak-agak, wahai adik baju hijau, boleh mandi tak jenazah bapak tu? Boleh kan? Mampus biar. Ni sambil siram ni doa. Ni menangis semua. Dah habis tuan-tuan siram, dah siap mandi, semua siap. Mereka angkat jenazah tak atas kain kafan. Anak nombor 4 tutup tu, anak kata apa? Ya Allah, masa hidup ayah kami ya Allah, ketika datang hari raya bergadai bergolak nak beli sehelai baju raya untuk kami. Hari ini ya Allah, kami tutup dia dengan kain putih ini ya Allah. Kau jadilah dosa dia seperti mana putih akan kain ini ya Allah. Maksud dia tak ada dosa. Menangis tuan-tuan. Ni kita nak macam ni bang. Dah habis siap kapan, letak atas keranda, usung anak nombor 3. Ya Allah, masa hidup ayah kami tak pernah jemu dukung kami. Mana ada bapa jemu dukung anak? Ada tak? Jangan bohong, saya ada ayah, saya ada anak. Ada tak kita dukung-dukung? Tak larat. Noh. Pegang balung kat atas. Zoom. Ada larat tak larat berletak bengkok ni. Bengkok. Tak pernah komplain. Tambah-tambah ibu, betul tak makcik? Makcik pernah komplain tak? Ada hisap nenek tu sampai panjang.
Sampai boleh letak macam tu. Buat belakang pun boleh. Anak 13 orang. Anak. Tapi tak pernah komplain. Tak pernah komplain. Ni bapa kami ya Allah, dukung kami, bagi dukung kami, tak pernah jemu ya Allah. Hari ini kami tanggung dia ya Allah. Kau jadilah berat tanggungan ini, ialah berat akan pahala dia di akhirat. Menangis semua. Dan tengok, dibawa pergi masjid, anak nombor 2, letakkan jenazah tu, anak jadi imam nombor 2. Allahu akbar. Habis sembahyang, anak ni doa Melayu. Ya Allah, ini bapa kami ya Allah. Ya Allah, tangan yang tadah ini, inilah tangan anak dia. Kau jadilah tangan ini anak yang soleh, yang mendoakan untuk bapa kami. Ya Allah, jika sekiranya kami anak yang soleh, ampun dosa bapa kami ya Allah. Orang duduk dalam masjid tu semua menangis. Mereka angkat jenazah, wah masuk dalam kubur. 5 bawa masuk, turun jenazah. Kita kalau bapa kita macam mana bang? Kita pegang elok-elok. Kalau orang macam mana? Duk nampak tarik ya, RM25, angin RM25, campur semua 300, cepatlah. Ini anak sendiri takkan nak minta tarik, nak minta 300, betul tak? Takkan nak tarik nak minta RM25, tak ada. Dia akan turun dengan ikhlas. Turun letak pusing jenazah, kemudian letak mayat ni, kemudian baca minha khalaqnakum. Ini orang beriman. Kalau boleh kita buat kursus jenazah, ajar macam mana turun jenazah. Letakkan ketulan tanah, bacalah doa minha khalaqnakum, daripada tanah ini dijadikan. Letak belakang ni, wa fiha nu'idukum, kepada tanah kamu kembali. Kemudian letak kat tulang sulbi, wa minha nukhrijukum taratan ukhra, daripada tanah inilah dihidupkan semula. Daripada mana? Ni tulang sulbi kita ni. Ini cara dia tuan-tuan. Bila turun jenazah, bukan turun saja, ada doa dah. Kemudian letak tu ketulan tu, ada doa. Bila dah turun siap tuan-tuan, tutup, kemudian turun, anak nombor 1 baca talqin. Lepas sebut nama, ya Allah, ini ayah kami ya Allah, dia sebut nama. Masa hidup ayah kami tak pernah tinggal salat ya Allah, seorang yang rajin berpuasa, dia didik kami jadi anak yang soleh. Inilah anaknya ya Allah, 5 orang ni kami tadah tangan. Ya Allah, kau jadilah doa anak-anak ini ya Allah, tolong ayah kami dalam alam barzah ini ya Allah. Menangis orang atas kubur. Bang, kakak, kita kena ada macam ni. Saya 5 orang anak perempuan semua. Tuhan uji saya. Tapi alhamdulillah tuan-tuan, doa-doa dapatlah seorang lelaki. 5 orang perempuan semua, tak ada waris. Tapi doa-doa dapat seorang. Jadilah, lepas dapat seorang, kelang pun tutup. Buat macam mana? Tutup. Tapi pintu buka. Pintu. Tutup. Nak buat macam mana tuan? Alhamdulillah. Tapi dapat juga tuan. Alhamdulillah tuan. Dapat seorang lelaki. Itu ayah saya kata, alhamdulillah dapat juga seorang lelaki tuan. Dapat juga. Bolehlah. Sekarang ni anak saya ajarkan semua hafal Quran. Alhamdulillah tu. Sebab tu tuan-tuan yang dikasihi dan dirahmati Allah, kita beramal lah. Ambil sikit orang perempuan pula no? Boleh perempuan boleh. Tengok bola dah. Tadi lelaki ni perempuan pula, perempuan. Boleh makcik no? Yang dengar lelaki, makcik boleh dah? Tak boleh. Tak boleh. Ni orang perempuan ni yang hebat. Pertama kena taat suami dia. Selagi mana suami dia bawa benda baik. La ta'ata lil makhluk fi maksiatil khaliq. Taat kepada makhluk kalau maksiat. Contohnya, nak pergi kedai ya? Lepas beli sayur, tolong beli rokok kat aku. Tak payah beli. Benda tu rokok, benda haram. Jangan tuan-tuan, suruh beli. Makcik beli tak? Tak beli nanti mampus. Mampus tu maksud dia siap lah. Tak beli. Benda yang tak elok jangan beli. Tolong beli daun ketum. Air ketum. Saya tak pernah minum tuan-tuan. Baru ni kena. Tuan-tuan, ada seorang driver saya tu, dia datang, Ustaz boleh tak saya jadi driver? Umur dekat 60, saya tahu okey. Dia bawa kereta, alhamdulillah tuan-tuan, maintain tu, tak pernah tidur. Dia bawa pukul 4 pagi balik tak tidur, 5 relax. Satu hari tu saya sakit kepala. Aduh, sakit kepala ni. Abang Panadol ada? Ada tu Ustaz. Makan Panadol, dia duk bawa. Saya pun tengok, ada air belakang ni. Saya tengok, ni air macam teh ni. Buka. Lepas minum tu dia kembang tau. Dia jadi macam bengkok. Saya buat, awak mulut aku ni. Abang dia tak boleh, dia tak boleh cakap. Dia jadi bengkok, jadi macam awak pelik ni.
Rupa-rupanya tuan-tuan, saya bawa pergi ceramah di Gemas, stok dia habis. Dia minta kat pemuda Gemas, ada tak ni sini air ketum? Baru saya tahu. Pemuda tu telefon saya, Ustaz, apa driver Ustaz minum air ketum? Rupanya yang saya minum tu air ketum. Tu yang ada nasib lepas ceramah dah tuan-tuan. Kalau minum sebelum ceramah, Assalamualaikum. Allah Akbar. Abang, saya buang terus. Kalau ada benda yang maksiat ni, jangan ikut. Kalau benda elok, dia ajak datang masjid, ikut. Dia suruh tutup aurat, ikut. Alhamdulillah tuan-tuan, kita ni benda yang baik kita duk tak mau. Kita tengok baru ni kan ada seorang hamba Allah terjun daripada Jabatan Pulau Pinang kan. Tu di kampung saya. Ni saya mengajar di kampung tuan-tuan, dia duduk depan ni. Depan tuan-tuan, tapi nak buat macam mana? Tu sebab tu anak muda, kalau ada masalah jangan simpan cerita. Kami usrah sekali, tapi dia buat keputusan macam tu. Sedih, saya tak boleh tidur satu malam. Tu nampak muka dah, kenapa lah ya Allah, anak murid aku. Mengajar ni duduk depan, saya duduk mengajar kitab apa tanda-tanda kiamat. Duduk depan ngaji, tulis semua. Dia ambil keputusan terjun tuan, dia bubuh bata di belakang, terjun daripada atas. Dia boleh berenang, jadi macam mana dia bubuh bata terjun. Allah, kita sedih abang. Kita duk baca hadis kan. Ingat, wahai anak muda, jangan buat keputusan ini. Kena sembang elok-elok. Orang yang bunuh diri, ingat tahu, dia akan masuk neraka Jahannam khalidan, kekal. Kalau dia tikam bunuh diri, dia akan tikam selama-lamanya dalam neraka Jahannam. Kalau dia terjun, dia akan terjun dalam neraka Jahannam tu, naik terjun selama-lamanya. Kalau dia minum racun, dia akan minum racun. Bang, wahai anak muda, kena tahu ni, jangan bang, syaitan duk main bisik kita ni. Mesti boleh lah, Allah ni benda ni baik, jangan. Sebab tu kena mengaji. Tuan-tuan yang dikasihi dan dirahmati Allah, taat benda yang baik. Lagi apa? Seorang suami, layanlah suaminya selagi mana mampu. Layan, kena layan. Kakak kena layan, walaupun dia atas unta. Layan. Ada orang, saya tak mau. Ingat, wahai kakak, kamu tolak permintaan suami kamu dengan baik. Pada satu malam, kemudian tersentuh hati suaminya. Dia tidur dalam keadaan derhaka Allah sampai waktu subuh. Ni kena faham laknat Allah. Kalau boleh, kakak layanlah. Tak larat kan, buat tak tahu rangkang dia. Dah benda ni kena habak tuan. Kalau tak habak, macam tak faham tu. Kan? Kalau boleh, goyang boleh sikit. Boleh kan? Sebab kena layan tu, Allah pahala cukup besar bang. Orang lelaki ni kalau dia nikmat dia dapat, habis semua. Kita yang tak dapat tu yang duk komplain, dia duk menikah lain siapa? Betul tak? Tak dapat dia. Cuba orang lelaki, kakak kalau rasa hebat, cuba layan dia sehari 2 kali. Orang lelaki ni bila nafsu dia lemah, habis tuan. Dan tak ada nak kahwin tak? Kahwin apa? Sehari 2 kali rampai aku. Tak minta dah. Dah ni bukan lucah bang, ni benda betul, saya psikologi. Kita makan kenyang, kita makan lagi tak? Makan kenyang, makan semua ada. Nasi ayam, nasi berani, semua ada. Bawa kambing pun, tengok, tak nampak kambing. Nampak macam gajah, tak lalu lah. Ni kita tak layan bang. Layan bang, semampu kita, insya-Allah hebat. Dia takkan kahwin. Tengok, ayah saya, 79. Tak kahwin. Saya kata, ayah hang kahwin. Kahwin apa? Hang nak mampu. Dia semua hang nak mampu tu. Saya kata, apa siapa? Dia kata, mak hang. Ni, baru ni ada seorang kawan saya telefon. Kawan ni, bini dia. Assalamualaikum Ustaz. Boleh tak Ustaz? Saya tak boleh macam mana? Ustaz tolonglah, saya nak ni meminang madu saya. Bini saya duduk sebelah. Nak minang madu? Pasal apa? Ni, Ibrahim, ni abang ni. Dia nak kahwin, tak apa, saya tolong cari. Ustaz tolong pergi berkira. Maksudnya saya tolong pergi meminang lah. Isteri saya duduk sebelah. Orang ni pi. Tu, bini Ustaz tu. Tambah bini bukan Ustaz. Lepas tu saya kata macam ni lah, tak apalah. Pergi jumpa ayah. Pergi jumpa Pak Su. Pak Su nak jumpa macam mana? Mak Su marah Pak Su awal lagi. Rupanya mak saya marah awal lagi. Abang kata, saya kata kat dia, ni kat bini saya, benda tu benda baik. Kita nak pergi minang, bukan nak buat maksiat. Kalau Ibrahim ni buat maksiat macam mana? Dia tak boleh terima tuan. Orang perempuan ni bila kata kahwin 2 memang tak boleh. Tu bini Ustaz. Tambah bini tuan-tuan. Sama lah. Ni aku cakap ni, Ustaz cakap ni. Bukan Perdana Menteri cakap, Ustaz cakap. Tak tipu punya. Perdana Menteri belum tentu.
Sebab tu tuan-tuan yang dikasihi dan rahmati Allah Subhanahu, kita layanlah suami kita semampu kita. InsyaAllah dia makan kenyang, dia tak akan makan lain. Dia tak akan makannya. Tak payah tuan-tuan, layan dah. Yang ketiga apa? Urus rumah tangga. Rumah tangga kita, bagilah rumah tangga yang tempat rehat. Bukan balik tension, tempat rehat. Balik tu tenang. Lagi apa? Rumah tangga kita ini, kita kena minta duit dengan suami kita. Suami kita kena bagi duit tau. Kalau kita kerja, kena minta juga duit. Abang belanja. Dan belanja apa semua, suami kena bagi. Jangan harap kat isteri. Tu. Lagi apa? Jagalah maruah diri kita seorang isteri. Jaga maruah dia. Dia jaga maruah dia, dia jaga suami dia. Dia jaga maruah dia, anak-anak dia, dia jaga suami dia. Dia jamin syurga Allah Subhanahu Wa Taala. Yang keempat, yang kelima apa? Suami isteri yang baik, bila dia cakap tenang hati. Sebab tu kalau boleh isteri lembutkan suara. Saya psikologi. Kalau suami marah, rendahkan suara. Yang nasi masak belum? Nada rendah. Belum lagi bang. Kita pun makan luar lah. Tak apa. Ni nada suara. Ni hebat kita. Tenangkan suami kita. Ini kita balik kereta, balik kerja, dia duduk sebelah. Balik masak nasi. Masak apa? Orang balik kerja sekali, tak tahu orang letih. Tapi dia masak tak? Dia masak juga. Tapi masak dalam keadaan marah. Betul tak? Tomes tu. Masuk. Kita masuk dalam tandas. Abang! Siap dah. Siap! Kawan tu tengah berak. Naik balik. Terkejut tuan-tuan. Wahai kakak, cakaplah bagi tenang. Sebab orang perempuan ni ada senjata dia. Senjata ni mulut dia. Mulut dia Allah cukup hebat. Tapi dia tak guna tuan. Orang lelaki senjata dia mulut, tapi kalau dia guna sekali meletup. Meletup tuan. Kalau dia marah, dia tak marah tak apa. Dia marah ni sampai dalam hati ni. Orang utara kata sampai tulang som-som. Kalau dia marah, tapi orang perempuan kalau dia marah biasa. Tapi kalau dia guna lidah dia hebat. Sebab tu kalau boleh, kalau kita kena marah buat nada rendah. Ataupun buat tak tahu ya. Lepas orang lelaki ni marah-marah kita buat tak tahu. Habis. Ataupun orang perempuan marah, kita buat tak tahu ya. Kita try tengok. Janganlah marah, saya sayang. Try tengok. Boleh. Jangan marah, saya sayang. Duk dengar selalu dah. Itu masalah kita tuan-tuan yang dikasihi dan dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala. Tenangkan hati suami kita. Kalau boleh suami, jangan lupa pujilah isteri kita. Pujilah. Kalau dah makan tu pujilah. Kalau dapat baju elok, puji lah. Cantiknya yang sonok. Try puji tu. Kalau makan-makan tu puji ni, tak makan tak pernah puji. Makan-makan, lori garam tumpah ke? Tu masalah. Try puji, sonok. Tentang makan-makan, sedap asam pedas hari ni. Dia dengar-dengar tu. Pagi asam pedas, petang asam pedas, malam asam pedas. Seminggu asam pedas. Kita cirit tu. Tapi tak apa tuan-tuan. Ada banyak yang lain. Wahai isteri, jadilah pendorong dan motivasi pada suami kita. Suami kita hebat ni bukan kerana dia hebat, kerana isteri kita. Bang, hebat kita bukan kerana kita, tapi kerana isteri kita. Isteri kita bantu kita. Bang, jom abang, jom. Bang, boleh abang, boleh. Tu yang kita boleh pakai kereta. Dulu kita pakai kereta apa? Myvi lah. Bang, boleh bang, boleh. Pakai Honda City. Kita pun tak ada duit. Tak apa bang, hutang. Betul tak? Yang bagi motivasi betul tak? Cuba isteri kata tak payah bang, tak payah bang, tak beli. Tapi bang, boleh bang, boleh. Kita kata ni anak 2. Bang, boleh bang. Anak 3. Tu yang 3. Lain kali 13. Dia ni motivasi. Bang ni rumah ni macam mana? Tak apa, boleh. Itu. Sebab tu wahai isteri, jadi motivasi. Motivasi macam mana? Mendorong suami benda yang baik. Bang, nak pergi masjid? Pergi bang, pergi. Dia yang datang masjid ni, yang datang ni, ada dorongan dia. Ada tak? Nak pergi? Jangan bang. Tak datang. Ni pergi bang. Ni jangan. Bola bang, bola. Tak datang, bola. Pendorong. InsyaAllah kita jadi orang yang hebat. Sebab tu tuan-tuan, psikologi kata suami isteri ni hebat. Sebab apa nama tajuk kita tadi? Aku terima nikahnya. Bagi tajuk ni tuan-tuan. Bagilah tajuk bagaimana menjalankan
355. Aku sedap lah tu. Bagi aku terima nikahnya, tuan-tuan. Tak apalah, boleh lah tuan-tuan. Jadi insyaAllah, psikologi kata, kalau nak ubah manusia, jangan ubah orang, ubah diri. Ini psikologi. Nak ubah isteri, bang kena ubah. Kita akan ubah isteri kita. Kakak nak ubah suami, kakak kena ubah. Kakak sembahyang, suami akan sembahyang. Kakak baca Quran, suami baca Quran. Kakak subuh pun tak sembahyang, suami pun tak. Kalau kita boleh ubah tuan-tuan ni, kita ni kan, isteri yang solehah bila bangun, bang, bangun bang. Bang tak bangun subuh bang, abang selimut, kain selimut abang seperti mana kulit babi. Kita bangun tak? Kulit babi oh. Wow, ini suami tak solehah. Kita bangun, yang bangun. Tak bangun, selimut macam kulit babi. Dia kata apa? Babi pun babi lah. Sebab tu kita kena ubah diri kita. Ubah diri kita akan ubah anak kita, ubah isteri kita, ubah segala-galanya. Bang, ni sekarang kita ubah tak? Alhamdulillah ni anak-anak muda duk dengar ni. Kita buat lawak-lawak sikit bukan apa, nak tarik dia orang. Sebab tadi apa fungsi kata ramai anak remaja yang dianjurkan oleh apa? PUMS, Persatuan Usahawan Muda. Alhamdulillah tuan-tuan. Usahawan muda boleh anjur. Dan saya tengok di belakang tu senarai penceramah hebat-hebat, Datuk Badli Shah, lepas tu Zamri Karim kan. Ni alhamdulillah, ni bukan senang ni nak panggil dia orang ni tuan-tuan, nak datang. Datuk Badli Shah tu saya panggil berapa Penang susah, tapi boleh datang masjid ni alhamdulillah tuan-tuan. Ni kebanyakan anak muda lah boleh ajar ni. Kita orang tua support. Kita support bagi elok. Sebab apa? Bila anak muda hebat, tuan-tuan nak tahu, generasi macam datang, tengok anak muda. Anak muda hebat, anak muda sekarang 20 tahun lagi hebat kita. Tapi lingkup anak muda sekarang, tengok 20 tahun akan datang, imam pun tak ada orang. Tapi tengok alhamdulillah tu anak muda tu. Okay. Siapa sini anak muda 20 tahun ke bawah? Cuba angkat tangan tadi. Tengok ramai alhamdulillah lah. Bola lagi tu, kalau nak ikut bola boleh datang tu. Tengok tu seluar jin baju Melayu. Mana ada? Dulu ada tak? Mana ada? Dulu nak pakai jubah. Ni tengok seluar jin baju Melayu. Jin pun tak ada seluar. Itu biasa anak muda tuan-tuan. Ini kita nak dorongan. Sebab tu tuan-tuan yang dikasih dan mati Allah, kita doa banyak-banyak. Masjid dinamakan Masjid At-Taqwa kan. Tapi masjid saya yang baru tak tukar lagi. Taqwa tu elok lah insya-Allah. Kalau boleh kita panggil masjid ni Masjid At-Taqwa lah. Masjid saya yang baru ni tak berapa syok. Jadi bila sebut At-Taqwa ni, ingat takwa ni dia akan sangkut semua. Masjid takwa, orang bertakwa, penduduk bertakwa, isteri bertakwa, semua bertakwa. Takwa tu apa? Imtisalul awamir wajtinabun nawahi. Ikut perintah Allah, jauh apa yang Allah larang. Tu nama takwa. Masjid ikut perintah Allah. Alhamdulillah masjid elok dengan aircon. Saya masuk-masuk sejuk dia, seronok ah. Semalam saya 2 malam lepas ceramah satu masjid, panas nak mampus. Masuk. Ustaz tolong ceramah 2 jam. Saya kata 2 jam panas macam ni. Lepas tu kipas semua tak bagi kat saya. Semua dekat jemaah. Yang aku panas nak mampus. Ni masjid tengok. Alhamdulillah aircon ada tengok tu. Satu masjid tuan-tuan di Mahang. Aircon pun tak ada. PA system. Ini PM pun kira. Hello. Kira. Ada echo semua cukup. Hello. Nampak. Okey tu. Ini masjid di Mahang. Hello. Putih fuse. Bukan fuse PA system pun. Fuse TNB tu. Ustaz TNB nak panggil lambat 2 jam lagi. Ustaz pakai lilin. Ceramah pakai lilin. Ceramah pun terpadam. Pengurusi. Ceramah pun terpadam. Habis ceramah, masuk dalam kereta, isteri saya kata, abang cuba tengok hidung. Tengok sedut asap hitam habis semua pun ni. Lebih alhamdulillah tuan-tuan, ni masjid ni elok. Cantik lah seronok. Masjid Ulu Kelang pun lebih kurang macam ni lah. Sama semua design dia tu. Tapi kita masjid Ulu Kelang panas, tapi ini sejuk tuan-tuan. Ulu Kelang dia buat kipas besar tu. Saya masa kempen pasang kipas tu saya baca khutbah atas. Sebelum baca khutbah tu pengurusi tu orang utara. Assalamualaikum. Saya nak abang kipas kita tonton tengok di atas. Dua-dua tu 50,000, 100,000 hutang. Jadi hari ni kita kutip derma, dia orang utara. Saya masuk ke masjid tu tengok yang parking tu Ferrari pun ada. Frontier pun ada. BMW, Myvi tak ada. Semua hebat-hebat. Tiba-tiba kipas tu hutang
Saya naik atas tu, alhamdulillah, lepas ittaqullah. Tuan-tuan, sidang jemaah sekalian, cuba tengok di atas kepala tuan-tuan. Oh, yang tidur pun tengok tak? Ada 2 kipas. Kipas itu harga 50,000, 200,000, tapi hutang. Saya tengok di luar sana, Mercedes mata belalang, Ferrari, ada apa? Frontier, tapi kipas hutang. Apa tuan-tuan? Khutbah semua. Muka jebon ada, ular sawah lopok bom kan. Habis tu saya tarik balik, menangis semua. Saya kata, inilah tuan-tuan harta kita di akhirat. Kutipan derma hari tu Masjid Ulu Kelang Ar-Ridwan dapat 62,000. Tuan-tuan try panggil saya baca khutbah. 62,000 pengurusi itu datang. Alhamdulillah Ustaz, minggu depan datang lagi, no? Sebab tu tuan-tuan yang alhamdulillah anak muda ni. Saya tahu dulu Masjid Selayang ni, Bandar Selayang ni tak ada program. Sebab tak pernah panggil. Tapi alhamdulillah tengok dengan Datuk Badishah akan datang ni. Bila berapa bulan? Kita promote Januari tanpa awal tu. Lama tu. Allah Akbar, Januari ni. Alhamdulillah tuan-tuan, anak muda support lah. Malam ni tuan-tuan ada bola kan, tapi boleh tengok, boleh duduk ramai macam ni. Saya jamin tuan-tuan 20 tahun akan datang, tuan-tuan akan tengok anak muda ini, orang yang hebat yang ganti kita. Saya 49 lah tuan-tuan. No, ada di kalangan kita 60 dah, tapi anak muda boleh datang, hebat. Jadi saya ucap terima kasih banyak-banyak dan harap tajuk yang diberi itu lupa dah tajuk ni. Apa? Aku terima nikahnya. Dia betul tak betul apa aku tak tahu lah tuan-tuan. Kira harap boleh capai lah kot dengan tajuk tu, dengan ceramah hampir dekat 1 jam lebih. Semoga Allah Subhanahu Wa Taala memberi manfaat pada malam ini. Dan tuan-tuan yang dikasihi dan dirahmati Allah, siapa nak bantu Mahat Hafiz saya, boleh ada barang saya bawa, iaitu ada As-Safa Gel tu, boleh dapat. Boleh. Siapa yang sakit lutut apa semua boleh dapat, harga ada RM25 dan boleh bantulah Mahat Hafiz. Saya rasa setakat itu 2 rangkap bantuan kepada semua. Pergi ke Dubai membeli meruku, kakak semua yang ada di belakang, bye bye. Tuan-tuan semua, I love you. Kita jumpa lagi. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan satu lagi tuan-tuan, tolong doa untuk sahabat saya Ustaz Aslin Bahrim. Dia baru operate 2 hari sleep disc. Sekarang ni tak boleh bangun tuan-tuan. Patutnya kami ada program ni penuh. Jadi doa lah, insya-Allah esok saya pergi ziarah dia supaya dia macam biasalah selamat balik tu.